Dia punya first impression tu kan, sampai dalam hatiku kata, movie ni mesti best tahap gila. What's up guys, semoga kita semua terhindar dari melakukan perkara syirik yang dilarang di sisi Islam, amin. Untuk yang belum mengenali lagi, aku Topeng Man. Aku suka berbicara tentang movie, dan kali ini aku akan review filem Kampung Pisang Berbuah Dua Kali. Filem ini dah ditayangkan 3 Mac hari tu di Astro First, cuma aku je baru berkesempatan untuk menonton filem ini. Korang kena layan sampai habis review aku ni tau, sebab di penghujungnya nanti aku akan rate untuk movie ni, okey? Jangan risau, tak ada kata-kata kotor lagi menyesatkan dalam review aku ni. Jom lah guys tengok ringkasan movie ni kejap, jom. Kampung Pisang Berbuah Dua Kali merupakan filem bergenre komedi seram yang diarahkan oleh Amin Khalid dan sentuhan terakhir daripada seniman terulung Mamat Khalid. Filem ini dibintangi oleh Bel Ngasri sebagai Bakoba, Ena Azman sebagai Cik Mek, Joey Daud sebagai Daud M, Dewa Sapri sebagai Cik Purnama, Aziz M. Osman sebagai Pak Jabid, Mak London sebagai Pak Karim dan banyak lagi pelakon-pelakon yang lain. Kampung Pisang Berbuah Dua Kali mengisahkan gangguan roh penghibur Mak Yong bernama Cik Mek yang ingin membalas dendam. Kejadian misteri turut berlaku kepada Cik Gerhana yang merupakan seorang nelayan di kampung tersebut. Dalam masa yang sama juga, pilihan raya kecil turut diadakan di kampung tersebut untuk kali yang ke-18. Jomlah guys tengok dulu apa yang best dalam movie ni, okey? Jom. Yang pertama, filem yang menghiburkan. Yep, tak dinafikan ada adegan komedi yang best dalam filem ini, ditambah lagi dengan lakonan bersahaja pelakon-pelakon sedia ada yang berpengalaman dalam bidang komedi, menambahkan lagi seri dalam filem ini. Aku suka permulaan cerita sehingga ke 15 minit awalan filem. Ianya sangat memberi tarikan kepada penonton dengan komedi dan penyampaian kemunculan misteri yang melanda. Sampai dalam hati aku katakan, movie ini mesti best tahap gila lah kan. Tapi akhirnya tanggapan aku salah, dan kenapa aku cakap macam tu, aku akan ulas di bahagian kekurangan kejap lagi, okey? Komedi dalam filem ini juga tak banyak yang baru, ada perkara dan lawak yang sama diulang dari filem-filem sebelumnya. Ada yang menjadi, ada yang kurang menjadi, namun masih dalam kategori yang menghiburkan. Oh ya, aku juga suka mereka mengangkat tarian Melayu tradisional Mak Yong dalam filem ini. Persembahan simple tapi nampak unik dan halus je sifatnya. Yang kedua, lakonan yang best. Tahu tak kenapa aku sanggup langgan movie ni? To be honest guys, aku langgan bukanlah disebabkan sentuhan terakhir Mamat Khalid, tetapi disebabkan oleh Bel dalam filem ini. Kantoi aku minat Bel. Aku memang membesar dengan lakonan daripada Bel ni sejak kecil lagi kan. Masa dia berlakon jadi budak OKU tu kan, sebut pisang kan dengan gaya dia sekali tu kan. Sampai sekarang aku masih ingat watak dia tu. Cuma sekarang ni dia lebih kepada watak komedi lah kan. Bel Ngasri ni memang aku respect dan sempoi lah dalam filem ini. Dah memang makanan dia kan. Tapi kan aku ni teringin juga nak tengok Bel ni berlakon dengan watak-watak yang agak berat dan serius kan. Ya, memanglah sebelum ini pun pernah tengok dia berlakon jadi budak nakal, dan memang menjadilah kan. Sebab itulah aku cakap tadi, aku rindu nak tengok dia pegang watak selain komedi. Bel ni kan kalau dibayar mahal sekalipun memang tak rugilah ambil dia kan, sebab dia memang ada kelas tersendiri. Puji lebih-lebih pula aku Bel ni kan, macamlah dia tengok. I just want to say thanks. Lakonan lain pula yang best pada aku adalah lakonan daripada Aziz M. Osman, Joey, Kaza dan Datin Paduka Ina Azman. Mereka pun berjaya memegang peranan masing-masing dalam filem ini. Azman Mantra sebagai Cik Gerhana banyak ditampilkan dalam filem ini. First time lah aku tengok dia berlakon. Menyanyi tu adalah aku tengok kan. Tapi tak sangka boleh berlakon juga Mamat tu Ianya tidaklah sempurna, tetapi boleh diterima.
Pelakon-pelakon third act dalam filem ini aku tak nak ulas lebih lanjut. Ada yang menjadi, ada yang tak menjadi. Ada yang macam buta, tak macam buta. Ada juga yang sebagai prop lawak kebiasaan yang kurang menjadi. Takkan nak sebut semua kan. Oh ya, simbolik kata-kata last banyak kawan-kawan yang pergi meninggalkan kita tu kan. Memang power lah, okey. Jomlah guys tengok apa yang aku rasa personally kurang pula dalam movie ni, okey? Jom. Yang pertama, jalan cerita yang longgar. Plot movie ini pada aku tidak ditulis dengan baik kerana banyak perkara tidak dijelaskan dengan lebih lanjut. Kenapa pemujaan dibuat tidak dijelaskan dengan lanjut? Aku tahulah sebab nak mengundi, tapi tak ada point dia pun kan. Kenapa puja Cik Mek? Lepas tu kenapa Cik Gahana pula yang jadi target kan? Sebab dia je boleh nampak ke dia ada kuasa superhero kan. Scene bercinta tiba-tiba pula kan. Lepas tu tak ada hujung pangkal. Bakoba tiba-tiba berubah jadi baik pun agak pelik lah kan. Takkan lepas makan kari pap angin kot. Tak adalah binatang sangat perangai dia kan. Yang aku pelik si kangkung tu je kot yang ditonjolkan dalam filem ini. Tak adalah nampak persaingan sangat. Kalau nak diceritakan A sampai Z, banyak perlu diperkemaskan dalam movie ini. First 15 minit tu memang menghiburkan. Selepas itu kebosanan mula melanda oleh kerana penyampaian dan jalan ceritanya yang mula longgar. Entahlah. Yang kedua, technical filem yang longgar. Dari segi kualiti video filem ini dah cantik dah, tapi dilemahkan dengan beberapa perkara. Audio aku dapat detect ada part dia bunyi tidak stabil, maybe problem masa rendering kot kan. Dialog dia pula ada beberapa part yang tak berapa kena. Lokasi dia pula nampak tak berhubung lah kan. Sungai air yang keruh tu kan macam bukan berada kat muara sungai lah kan. Sedangkan banyak lokasi dekat tepi pantai. Sungai dekat dengan pantai ni lain dia punya jenis tau. Memang Kampung Pisang ni memang special. Untunglah kan penduduk Kampung Pisang semua ada laut, ada sungai, ada bukit, ada gunung, ada kan. Semua ada untung ni kau. Untuk part CGI dia pula masih kategori kurang dan perlu sangat diperbaiki. Jangan main sumbat je weh. Malu kat negara luar. Ini dah tahun 2022. Kategori CGI untuk filem masih tak berapa nak improve. Bukanlah aku nak minta perfect macam baik sangat seperti luar negara punya filem, tapi at least boleh diterima. Satu lagi kan, pakaian pelakon. Korang tak tengok ke? Bertukar-tukar untuk babak situasi yang sama. Terutamanya part yang last tu kan. Aduh, aku ni dah lah detail orangnya tau. Bila nampak bertukar jadi kelakar lah pula kan. Cina tu je masih maintain pakai baju kuning dari mula sampai habis. Tak mandi kot. Nasib baiklah tak pakai baju merah kan. Tolonglah jaga dari pelbagai aspek. Jangan ingat penonton sekarang bodoh, tak nampak kesilapan kecil. Belum aku ulas frame by frame lagi tahu dia punya line side, line kedudukan. Nasib baiklah filem Malaysia kan. Tapi sampai bila kalau perkara kecil diremehkan? Dah lah guys, aku tak nak bising lebih-lebih. Jomlah tengok berapa aku nak rate untuk movie ni. Okey, jom. So guys, macam mana dengan markah yang aku bagi? Dah 1 juta lebih kutipan, mesti ramai yang dah tengok kan? Korang setuju atau tak? Kalau tak setuju, boleh je share pendapat korang kat ruangan komen kat bawah, okey? Just respect each other. Aku ni bising je, tapi tak adalah sampai nak kategorikan filem itu sebagai sampah. Sebab aku tahu bukan mudah untuk menghasilkan sesebuah filem. Cuma apa yang aku ulas adalah just sebagai penonton yang melanggan. Kalau ambil sebagai penambahbaikan, lagilah bagus, okey? Secara keseluruhannya, filem ini enjoy dan menghiburkan walaupun tidaklah sempurna. Untuk Amin Khalid, kalau kau tengoklah review aku ni, okey, kau tak payahlah nak copy cara penyampaian arwah ayah kau.
kau buat je cara tersendiri, tapi dalam masa yang sama kau jadikan dia sebagai inspirasi. Jangan kopi sama je, okey? Takut orang bosan. Teruskan menghasilkan filem-filem yang bermutu. Anggap je kritikan aku ataupun orang lain tu sebagai pembakar semangat untuk kau terus berjaya, okey? Itu saja daripada aku guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang. Aku Topeng Man, poyo tapi jujur. Boom.